Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fatin Naimah binti Adnan, nombor metrik 046753. Saya Ain Akilah binti Rashid, nombor metrik 046759. Saya Alia Salwa binti Ahmad Tarmizi, nombor metrik 047951. InsyaAllah kami akan membentangkan tugasan berkumpulan berkenaan kehidupan Muqatil bin Sulaiman. Nama penuh beliau ialah Abu Al-Hasan Muqatil bin Sulaiman bin Bashir Al-Azdi Al-Khurasani Al-Barhi. Beliau dilahirkan di kota Balkh, salah satu kota di Khurasan, di mana dia dibesarkan dan kemudian beralih kepada Marwah, dan dia mempunyai kedudukan tinggi di dalamnya. Kemudian beliau berpindah ke Iraq dan menetap di Basrah, kemudian berpindah lagi ke Baghdad. Tidak lama kemudian beliau kembali semula ke Basrah dan menetap di sana sehingga wafat pada tahun 150 Hijrah. Beliau terkenal dengan pengetahuannya yang luas dan banyak maklumat. Di Baghdad, beliau seorang yang terkenal yang duduk dengan khalifah. Diriwayatkan bahawa Abu Ja'far Al-Mansur menegaskan kepadanya dengan seekor lalat. Lalu dia bertanya kepada Muqatil, kenapa Allah menciptakan lalat? Lalu Muqatil menjawab, kerana Tuhan sengaja menciptakan lalat untuk merendahkan orang-orang berkuasa yang angkuh dan sombong. Semasa perjalanannya mencari ilmu, beliau mempunyai beberapa orang guru, antaranya Nafi' Maula Ibnu Umar, Ibnu Shihab Az-Zuhri, Muhammad bin Sirin, Sabi Al-Badani, Zaid bin Aslam, Atha' bin Abi Rabah, Atiyah bin Sayyid Al-Awfa, Amru bin Syu'ad dan Syurabi bin Sa'id. Manakala beliau juga ada beberapa orang murid, antaranya Baqi'ah bin Al-Walid, Ismail bin Iyash, Harami bin Umarah, Ali bin Jad, Syababah bin Suwar, Sufyan bin Uyainah, Abdul Rahman bin Muhammad Al-Muharibi, Abdul Razak bin Haman As-Sana'i dan lain-lain. Hukum riwayat Muqatil, di antara ulama yang menilai riwayat Muqatil bin Sulaiman ini ialah kata-kata ulama mengenainya dalam hadis. Ia diriwayatkan dalam kitab-kitab biografi bahawa Muqatil cuba untuk mendekati khulafat Bani Abbas dan dia menawarkan mereka untuk memasukkan hadis-hadis mereka. Al-Bukhari berkata bahawa Ibnu Uyainah pernah berkata, aku mendengar Muqatil mengatakan, jika tidak keluar pembohong terbesar pada tahun 50 dan 100, maka ketahuilah aku seorang pendusta. Al-Bukhari pula berkata, Muqatil bin Sulaiman sama sekali tidak ada apa-apa. Dan Abu Hatim bin Hibban berkata, beliau pernah mengambil pengetahuan orang-orang Yahudi dan Kristian tentang Al-Quran yang sesuai dengan buku-buku mereka, dan dia menyamakan Tuhan dengan makhluk-makhluk dan melakukan pembohongan dalam hadis. Yahya bin Ma'in berkata, hadisnya tidak mempunyai apa-apa. Zakaria Al-Sahih berkata, ia adalah pembohong yang matruk adil. Dan berkata Nasa'i pula, beliau seorang pembohong. Dan dia berkata juga, ada 4 perawi hadis yang terkenal sebagai pendusta dan pembuat hadis palsu, iaitu Ibrahim bin Abi Yahya di Madinah, Muqatil di Khurasan, Muhammad bin Sa'id di Syam, dan Al-Waqidi di Baghdad. Berkata Ibnu Sa'ad, golongan hadis takut dan menafikan ucapan Muqatil. Kata Abu Hatim, Muqatil adalah seorang yang ditinggalkan riwayatnya. Kata Az-Zahabi pula, ijma' ulama bersepakat untuk meninggalkan riwayatnya. Kata-kata ulama mengenai beliau dalam akidah pula, apabila Muqatil berakad ke Basrah dan menetap di sana, ia dipenuhi dengan persaingan lawannya dan telah memberi kesan yang besar terhadap impak sekitarnya dan kepercayaannya semasa. Ibnu Hibban berkata, Muqatil menyamakan Tuhan dengan makhluk-makhluk. Pendebatan antara Muqatil dengan Jam berkenaan sifat-sifat Tuhan. Selepas pendebatan itu, satu sama lain menulis sebuah buku yang berisikan tentang kritikan terhadap yang lainnya. Dan berkata pula Az-Zahabi, Muqatil bin Sulaiman seorang matruk hadis. Ibnu Al-Nadim pula telah menganggapnya golongan Zaidiyah, seperti yang dikatakannya Muqatil bin Sulaiman adalah daripada golongan Zaidiyah, muhaddis dan ahli Qura.
dia mempertahankannya di tempat lain dan dikatakan daripada Mukhatib bin Sulaiman bahawa dosa itu tidak membahayakan orang yang bertauhid dan beriman dan tidak memasuki dalam api neraka sebagai seorang mukmin. Dan riwayat yang sahih daripadanya bahawa orang mukmin yang tidak patuh kepada Tuhannya akan diazab pada hari kiamat ketika dia berada di neraka. Ia memberi kesan kepadanya untuk bebas daripada nyalaan api neraka sehingga menderita mengikut sejauh mana dosanya, kemudian baru masuk syurga. Setakat itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada sahabat saya Ain Akilah. Seterusnya saya akan menyambung sambungan daripada Fatih Naimah tadi. Okey, seterusnya kata-kata ulama tentangnya dalam tafsirannya. Sesungguhnya Muqatil rahimahullah ini merupakan salah seorang penafsir yang paling besar pada waktu itu dan pengetahuannya mengenai Al-Quran sangat luas. Dan itulah sebabnya kenapa beberapa imam memuji dan mengangkat darjatnya. Imam Syafi'i berkata, semua rakyat bergantung pada tiga, kepada Muqatil dalam tafsiran, kepada Zuhair bin Abi Salma dalam puisi, kepada Abi Hanifah dalam percakapan. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ketika ditanya tentang Muqatil, adapun dia mempunyai buku-buku tentang dirinya, kecuali aku melihat bahawa dia mempunyai ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Dan Abdullah bin Al-Mubarak berkata, ketika dia melihat sesuatu daripada tafsiran Muqatil, pengetahuannya adalah jika dia mempunyai sanadnya. Dan Ubad bin Kasir berkata, tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kitab Allah melainkan dia sahaja. Dan Abbas bin Mas'ud Al-Maruzi berkata, adapun Muqatil menghafal tafsir tetapi dia tidak menjaga sanadnya. Khatib Al-Baghdadi pula berkata, dia mempunyai pengetahuan tentang tafsiran Al-Quran dan dia tidak membicarakannya. Az-Zahabi berkata tentang dia ketika menterjemahkannya, sebahagian mufassirin yang besar Abu Hasan Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi. Panduan antara kata-kata. Selepas saya datangkan apa yang dikatakan sebahagian imam tentang Muqatil daripada menuduhnya menjadi dusta dan meletakkan dalam hadis dengan mengotorinya dengan wujudnya metafora, aku melihat cara paling dekat untuk mengetahui kebenaran dengan merujuk kepada buku-bukunya. Apa yang dikatakan tentang dia dan dikaitkan dengannya memerlukan kajian terperinci dan mendalam dan waktu yang lapang. Pertama, buku-bukunya yang wujud sehingga sekarang ialah Tafsir Muqatil Juzuk 1, yang kedua Al-Ashbah wan Nazair, yang ketiga Tafsir Al-Khamsimiyah Ayat min Al-Quran. Kedua, apa yang saya perhatikan dalam tafsirannya difokuskan pada dua perkara utama. Yang pertama, dia tidak menyebut sanad hadis atau kesan pada waktu yang membawa sanad pada agama. Adapun dia meletakkannya pada riwayat dhaif dan paling bawah. Yang kedua, kepentingannya dengan menceritakan kisah dan cerita-cerita sejarah. Maka dizahirkan dalam kitabnya banyak kisah yang direka-reka khas berkaitan dengan berita para nabi yang terdahulu. Yang ketiga, nisbahnya pada Zaidah. Tidak ada pandangan yang jelas dalam kitabnya, iaitu Tafsir Al-Khamsimiyah Ayat min Al-Quran. Bahkan mereka tidak bersetuju pada beberapa cabang ilmu fiqhiyah. Yang keempat, Muqatil bin Sulaiman melalui buku-bukunya mendahulukan perpustakaan Islam sebagai salah satu tafsiran tertua yang sepenuhnya sampai kepada kami, dan mendahulukan permulaan kitab hukum Quran dan permulaan kitab yang dikhas pada syair. Seterusnya, penulisan Muqatil, dia telah meninggalkan sebahagian penulisan yang berkaitan dalam bidang tafsir dan ulumnya yang lain. Yang antaranya yang pertama ialah Tafsir Kabir, iaitu tafsir yang melengkapkan Al-Quran dan mempunyai 4 jilid.
diikuti dengan juzuk pertama dengan bantuan kompleks ilmu Iraqi di Kahirah. Yang kedua, al-wujuh wan nazair atau al-ishbah wan nazair fi al-Quran Karim diikuti dengan jilid 1 dan diterbitkan di Mesir Kahirah pada tahun 1395 Hijrah. Yang ketiga, tafsir Al-Khamsumiyah ayat min Al-Quran Karim dalam manuskrip, dan terdapat salinan yang bertulis yang unik di Museum Britain di London dengan nombor kodnya OR6333, dan antara topik yang kita akan belajar pada perbahasan akan datang. Yang keempat, takdim wa takhir, dan yang seterusnya ayat mutasyabihat, nawadi at-tafsir, al-qira'ah, al-aqsam wal-lughah, dan yang terakhir al-jawabat fi al-Quran. Waktu wafatnya Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi ini adalah di Madinah al-Basrah pada tahun 150 Hijrah. Perbahasan kedua, kajian kitab tafsir Al-Khamsumiyah ayat min Al-Quran. Pengenalan kitab ini adalah buku ini ditulis sendiri oleh Muqatil bin Sulaiman al-Khurasani al-Balkhi dalam tafsiran ayat ahkam dari kitab Allah. Ia adalah sejenis kitab lama yang menerangkan tentang ayat ahkam. Dan pengarah tafsir ini iaitu Muqatil menggabungkan tafsiran akal dan dalil atau antara pengetahuan dan periwayatan, di mana ia menerangkan makna ayat-ayat pertama, kemudian apa yang telah dipengaruhi oleh hadis dan kata-kata para sahabat. Buku ini masih dalam manuskrip dan terdapat salinan lengkapnya yang ditulis dalam tulisan biasa dengan tulisan tangan Muhammad bin Harun bin Muhammad al-Janini tahun 792 Hijrah, dan surat-suratnya mencapai 103 warkah, dan pada setiap halaman 17 baris. Dan hak asal terpelihara di dalam Museum Britain, iaitu manuskrip oriental dengan nombor OR6333. Sekian saja itu daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Alia Salwa binti Ahmad Tarmizi. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan tadi. Masuk kepada jalan didatangkan kitab Muqatil ni. Dimulakan kitab ni dengan rantaian riwayat yang sampai kepada Muqatil, dan nasnya berbunyi, Al-Qadi Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Zatlaj mengkhabarkan kepada kami, katanya Abdul Khalid bin Hasan berkata, Abdullah bin Sabit daripada bapanya, daripada Hazil bin Habib daripada Muqatil bin Sulaiman berkata. Kemudian disebut Az-Zahabi pada terjemahannya kepada Muqatil bahawa kitab ni diriwayatkan daripada Muqatil oleh Mansur bin Abdul Hamid Al-Barudi yang berkata, baginya kitab Al-Khamsumiyah yang diriwayatkan daripadanya Abu Nasir Mansur bin Abdul Hamid Al-Barudi, dan di dalamnya terdapat banyak hadis. Dan yang kedua, kemudian disyaratkan dalam penerangan kitab Al-Khamsumiyah ni ayat mengenai suruhan dan larangan, halal dan haram, dan susunan mengikut bab tafsir dan susunan mengikut bab fiqh dimulakan dengan tafsir halal dan haram, kemudian tafsir iman, kemudian bab solat, zakat, puasa dan seterusnya. Hal ini kerana ayat ini dikumpul dalam tajuk bab, kemudian ditafsir dan disebut apa yang berkaitan dengannya mengenai hukum fiqh dan hadis Nabi. Kemudian manhaj yang digunakan oleh Muqatil dalam kitab ni, yang pertama, Muqatil dia mementingkan tafsir Al-Quran bil-Quran dalam tulisannya. Maka dia dapat terangkan ayat Quran ni dengan penjelasan daripada ayat yang lain, dengan dia penambahan ke dalam pengumpulannya ayat yang terkandung satu tajuk dalam satu tajuk. Kemudian diterangkan apa yang disebut dalam kajian tafsir, apa yang diperintahkan dari memenuhi persetujuan antara mereka dan orang-orang musyrik, serta apa yang disebut dalam kajian tafsir sifat perbuatan mukminin dan apa yang dijanjikan Allah kepada mereka dalam perbuatan mereka. Yang kedua, sebagaimana sampai kepadanya hadis Nabi SAW, dia tunjukkan dengan dua jalan. Yang pertama, dia sebut hadis dengan sanad, dan yang kedua, dia mendatangkan hadis tanpa menguatkannya atau menisbahkan kepada riwayatnya, apa yang menunjukkan kepada kedaifan hadis tersebut. Dan yang ketiga, beliau juga menyebut kata-kata sahabat dan sebahagian tabi'in mengenai tafsir ayat dan penerangan maknanya.
dan antara yang banyak dinaqal ialah daripada Abdullah bin Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Muhammad bin Sirin, Ad-Dihak dan lain-lain lagi. Dan yang keempat, muqatil dalam perangan ayatnya mendatangkan asbab nuzul dan nasakh mansukh. Dan yang kelima, dalam penerangan bagi lafaz kalimah dalam Al-Quran, didapati tafsir al-muqatil ni dia menggunakan uslub yang mudah dan ringkas, jauh daripada keraguan dan kepalsuan. Maka didatangkan contoh-contoh yang dekat persamaan makna kalimah yang dikehendaki dalam tafsirnya, bersama penerangan dan sudut domir dan apa yang berkaitan dengannya. Dan ini untuk menerangkan makna dan menghilangkan apa yang dicela, meninggalkan masalah-masalah nahwu dan perbincangan bahasa. Dan yang keenam, dalam penerangan untuk isu-isu fiqh, kami mendapati bahawa araf fiqh muqatil diambil daripada Al-Quran dan hadis dan kata-kata sahabat tanpa ada mazhab yang khusus, dan baginya qawaid dan asas serta contoh yang banyak dalam penulisannya. Dan yang ketujuh, kitab ni dia mengasingkan hukum-hukum Al-Quran dengan penerangan dan penulisan. Kadang-kadang dia ada letak rujukan Israiliyat dan perkhabaran sejarah. Ia berpegang dengan asas pada penerangan fiqh dan syariah dalam Quran tanpa mendedahkan kepada rakyat mengenai khabar itu seperti kisah Nabi dan lain-lain. Namun dalam sebahagian karya dia ada letak natijah yang meluas selama istinbat hukum-hukum fiqh dari kisah dan perkhabaran Nabi dari satu tempat bagi memudahkan mereka menyebutnya. Dan pendapat dalam kitab ni, sesungguhnya muqatil dia mentafsirkan kitab khamsumiyah ayat min Al-Quran ni dalam seruan dan larangan, halal dan haram dengan bentuk yang ringkas, terkumpul di dalamnya kumpulan riwayat Nabi dan sahabat baginda. Ada tafsir dengan pandangan yang bebas daripada hawa nafsu, berpegang pada kaedah tafsir dan ilmu kitab Allah. Selain itu juga dia dihazafkan sanad-sanad dalam banyak hadis, namun perawi ni berhati-hati dengannya dalam mengenal hadis sahih daripada yang dhaif dan menjaga dari bercampurnya hadis yang sahih dan dhaif. Ia cenderung kepada ijaz tanpa syarah yang meluas dan mencukupi dengan satu kalimah atau kalimah-kalimah yang sedikit dalam syarah ayat dengan kata-kata yang mudah dan lancar. Dia pilih pandangan yang paling kuat, mengelakkan daripada menyebut khilaf dalam kitab ni, dan dia menjadikan ulama memujinya dalam tafsir, sehingga berkata Imam Syafi'i mengenai kitab ni, manusia bergantung dengan tafsiran muqatil. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.